Okay. Saya tak letak dia ke YouTube. Jadi saya record je. Okay. So, sekejap eh. Okay. So kita akan masuk trigonometric function. Okay, ini adalah recap apa yang awak belajar masa hari Isnin hari tu. So kita belajar trigonometric function, which is kita ada basic trigo, kita ada complementary angle, kita belajar spatial angle, dan juga kita belajar basic trigonometric identities. Trigonometric identities. Okay, jadi apa basic trigo yang kita belajar tu, kita belajar ratio dia iaitu sin, cos, tangent. Ini tiga adalah paling basic lah. Okay, ini tiga yang paling basic. Okay, yang lagi tiga ni secant, cosecant, cotangent. Bukan extra, macam advance lah, maksudnya tiga yang boleh diambil daripada sin, cos, tangent. So, tapi yang paling basic ni adalah sin, cos, tangent. Okay, jadi apa itu sin kalau dalam ratio? Basic ratio untuk sin theta. Opposite over hypotenuse. Okay, so kita sin theta adalah opposite over hypotenuse. Okay, so opposite hypotenuse. Okay, jadi bila kita ada opposite dengan hypotenuse, so maksudnya kan kita akan guna triangle. So right angle triangle. So basically nya untuk dapatkan ratio kepada this trigonometric, kita akan guna this right angle triangle. This one. Kita akan guna this right angle triangle. So macam mana kita nak guna this right angle triangle? The first one, dia mestilah ada theta. Okay, so let's say this is my theta. Okay, and then this is 90 degree lah. Okay, then kalau lah theta saya, it doesn't matter pun theta saya tu duduk dekat atas ke duduk kat bawah ke. Okay, mana-mana saja. Tapi kan kalau dalam soalan kan, kadang-kadang kan soalan tu dia kata theta is an obtuse angle, theta is an acute angle. Jadi awak tahu obtuse acute tu maksudnya apa? Obtuse tu kalau kita tuliskan sini sikit. Kalau kita tulis kat sini lah kan, obtuse angle. Obtuse angle tu adalah apa? Angle yang 90 degree. Yang lebih daripada 90 degree, lebih daripada 90 degree dan kurang daripada 180 degree. Okay, so maksudnya dia di antara 90, Theta-nya di antara 90 sehingga 180. Okay, so itu adalah obtuse angle. Angle yang lebih daripada 90 degree kurang daripada 180 degree. Acute angle tu apa? Less than 90. Less than 90. Okay, so less than 90 degree. Yang kurang daripada 90 degree. Jadi, bila kita ada soalan yang dia bagi sin, dia bagi cos, dia bagi tangent kan, dia bagi ratio. Then dia kata theta tu adalah obtuse, theta tu adalah acute. Jadi awak kena, memang kita kalau ada bagi basic trigo yang dalam bentuk ratio ni, so awak wajib jadikan dia dalam right angle triangle, okay? So macam mana kita nak buat dulu? So angle yang diberi dalam soalan, dia ada maksud Okay, contohnya theta is an acute angle. Jadi acute angle dia duduk di kuadran yang pertama. So kurang daripada 90 degree. So inilah awak punya theta. Jadi awak buatlah 90 degree di sini. Macam tu. Okay. Kalaulah saya adalah obtuse angle. So obtuse angle maksudnya kuadran saya duduk di sini. Okay, jadi ini kan obtuse angle yang lebih daripada 180 degree. Maksudnya di kuadran yang kedua. Jadi awak punya cari angle-nya di sini. Ni theta awak. Okay, so maksudnya dia nak bagi tahu kat kuadran mana awak berada tu. Okay, jadi so dalam soalan nanti awak akan tengoklah apa theta kedudukan dia. Okay, kenapa tu penting?
Kerana setiap daripada situ kita ada belajar pasal angle. Kita ada belajar pasal cari angle. Okay, so that's why benda tu penting theta tu kedudukan dia kat mana tu itu penting kerana kita ada belajar pasal angle. Okay, so nanti kita further lagi. Cumanya kita nak tengok dulu pasal basic trigo. So basic trigo kalau saya ada sin theta sama dengan opposite over hypotenuse. So kalau ini theta saya, so this one is theta. Okay, so opposite dekat dia sinilah, ini opposite, sini hypotenuse. So sini adalah adjacent. Okay, jadi so kita ingat so adalah opposite over hypotenuse. Cos theta adalah apa? Adjacent over hypo. Adjacent over hypotenuse. So A over H ataupun cah. Okay, tangent sama dengan apa? Opposite over adjacent. Opposite over adjacent. So opposite over adjacent. Tua So kita akan hafal so ka tua. Okay, tak kisahlah hafal macam mana pun, yang pasti awak hafal dia punya ratio ini. So ka tua. Okay, kemudian kita ada belajar lagi pasal secant. Secant adalah apa sebenarnya? 1 over sin. 1 over cos. 1 over cos. Okay, secant adalah 1 over cos. So macam mana nak hafal yang awak ingat ni? Berlawanan. So ambil C ni, C adalah cos. Okay, secant kan? So C adalah cos. Jadi 1 over cos. Kita hafal dia. Okay, cosecant 1 over sin. 1 over sin. Okay, so hafal macam mana? S. Okay, cosecant S. So jadi 1 over sin. Okay, so saya tak tahu lah awak hafal dia macam mana pun, tapi kalau saya hafal satu je. Secant maksudnya 1 over cos. So dia terbalik. Sini sepatutnya kita letak sin sepatutnya kan, tapi dia jadi terbalik, jadi letak cos. Macam itulah. Okay, so hafal je lah macam mana pun, yang pastinya awak hafal dia punya nama ini. Okay, wajib hafal dia. Kemudian cot adalah 1 over tan. 1 over tangent. Okay, awak hafal dia yang ini, lepas tu awak apply je trigo ratio dia yang SOHCAHTOA ini. Opposite over hypotenuse, adjacent over hypotenuse, opposite over adjacent. Okay, tiada Syazah, Allah. Tolong reply kat dalam Telegram tu, tiada, saya tak bagi. Okay, so dia masuk dekat dalam ni juga, apa, Google Meet. Okay, so ini adalah basic trigo yang kita belajar. Okay, kemudian kita ada pasal special angle. So apa itu special angle? So special angle adalah satu angle yang dia special lah, angle yang special, kerana dia boleh guna kalkulator maksudnya macam bila awak dapat, dia akan dapat satu nilai lah. Okay, nilai yang special. Okay, saya distracted dengan dia orang punya message. Okay, so kalau nak tengok angle untuk yang 0 degree, kamu boleh guna basic trigo ini. Boleh guna ini. Either macam ni ataupun graf macam ini. Okay, so boleh guna dua ini. Kalau nak cari kosong dengan 90 degree ataupun 360 degree. Okay, jadi kalau saya ada 30 degree, 60 degree, 45 degree, actually awak boleh je guna kalkulator, tak ada masalah pun. So this part semua boleh guna kalkulator. Tetapi kalau lah dia subjektif, dia nak awak tunjuk jalan kerja. So bila nak tunjuk jalan kerja, awak terpaksa guna, bukan guna kalkulator, okay. Tapi jarang lah dekat dalam soalan tu dia bagi 30 degree, awak tak guna kalkulator. Basically guna kalkulator saja, okay. So this part awak tak perlu further sangat pun tak apa. Okay, tapi kalau cara awak nak hafal dia adalah daripada situ sajalah, daripada triangle ini. Di mana saya ada triangle yang sama side, 3 side, which is kalau sini 2, sini 2, sini pun 2. Okay, kenapa? Sebab total triangle adalah 180 degree. Jadi bila side dia sama, maksudnya angle dia sama. So sini 60 degree, 60 degree, sini 60 degree. So kita boleh dapat angle untuk 30 degree dan juga 60 degree. Okay. Daripada ini saja, triangle ini saja. Okay, kemudian kalau contohnya saya nak angle 45 degree, saya akan guna side yang dua side sama. Saya akan guna triangle yang dua side sama. Macam mana tak? Macam ni. Di mana ini dengan ini side dia sama.
Okay, so ini 1, sini 1. So bila dia side ni sama, so sini akan jadi ni 45, sini pun 45. Okay, sini 90 degree. Okay, so yang ini triangle yang kita guna untuk kita cari angle yang special untuk 30 degree, 60 degree, 45 degree. Okay, but this part tak perlu hafal pun tak apa kerana kau boleh guna calculator sahaja. Okay, walaupun dalam exam tu subjektif pun still awak boleh tengok guna calculator. Okay, so this part saya tak rasa penting lah. Melainkan sekolah menengah dulu awak penting. Okay, so di complementary angle. So complementary angle adalah satu angle yang complement to each other. Okay, contohnya kalau saya ada sin 90 degree minus theta, dia sebenarnya sama juga dengan cos theta. Okay, cos 90 degree minus theta dia sebenarnya sama juga dengan sin theta. Terbalikkan dia sahaja. Okay, macam mana boleh dapat benda ni? Sama juga dia apply guna this part. Okay, dia apply guna this part. Sebab apa? Okay, katakanlah sini theta, sini akan jadi 90 degree dan sini adalah 90 degree minus theta. So basically-nya this part adalah 90 degree minus theta. Nampak tak? 90 degree minus theta. So ni adalah 90 degree minus theta. Jadi sama je lah. Kalau saya nak cari sin 90 degree minus theta, maksudnya saya kena jadikan 90 degree minus theta ni dia punya reference. Okay. So opposite kepada ini. So kat sini dia jadi side yang, saya cari warna yang. So sini akan jadi side yang opposite. Okay. Untuk yang opposite kepada 90 degree minus theta. Nanti awak pun confuse lah pula. Kejap. Awak confuse. Okay. So sini adalah okay, sini adalah 90 degree minus theta. Jadi sini opposite, sini adjacent, sini akan jadi hypotenuse. So opposite kepada opposite of hypotenuse. So dia jadi O over H, which is A over H. A over H sama je dengan cos theta. Okay. Kemudian cos 90 degree minus theta. So cos sini 90 degree minus theta, cahkan adjacent which is this part, adjacent over hypotenuse. So we got 0 over H. Bukan 0. Opposite O over H. So O over H adalah sin theta. Sebab tu kat sini jadi macam ni. Okay. So kalau tangent 90 degree minus theta. So tangent ini 90 degree minus theta. Ini 90 degree minus theta. So tangent opposite which is A over adjacent O. A over O. So A over O adalah 1 over tangent. So which is dia adalah cot. Sini sebenarnya adalah sama dengan cot theta. Okay, complementary angle ni adakah perlu dihafal? It's up to you. Okay, kalau lah keluar, at least awak tahu jawapan dia apa. Okay, tapi kalau awak tak nak hafal pun tak ada masalah, awak buat je balik this part. Okay, alright. So itu yang kita belajar. Kemudian kita belajar pasal cara nak cari angle. Kan, macam mana nak cari angle. Tulis kat bawah semua. So macam mana saya nak cari angle? So kita ada belajar pasal macam ni angle salah ejaan pula. Angle. So macam mana kita nak cari angle? Kita akan consider quadrant ini. So ini adalah yang kalau saya hafal all student take care. Okay. Kalau dalam video tu dia cakap all science teacher cute. Suka hatilah kan macam mana nak hafal dia, tapi saya hafal all student take care. Senang. Okay. Semua student jaga diri. All student take care. So all ni maksudnya semua dekat sini angle dia akan jadi sin theta, cos theta, tangent theta. Waktu ini ketika ini nilai dia adalah positif. So nilai dia positif. Nilai sin theta, cos theta, tangent theta pada ketika ini, kuadran yang pertama ini nilai dia akan dapat automatically positif. Okay. Kemudian sin. Sin pula dah. Kuadran yang kedua S. S ni maksudnya sin sahaja yang positif. Kalau saya ada cos, saya ada tangent, kalau saya nak cari cos ataupun tangent pada angle yang di kuadran kedua, nilai dia akan automatically negatif untuk cos dan juga tangent. Okay, kat sini hanya sin sahaja positif.
So ni nilai sin akan positif. Nilai sin theta positif. Okay, untuk yang T ni kuadran yang ketiga, nilai tangent yang positif. Untuk yang kuadran yang keempat, nilai cos yang positif. Okay. Dalam video tu juga dia ajar kalau saya rotate anti-clockwise, dia punya angle jadi positif. Angle positif. Kalau saya rotate clockwise, angle dia akan jadi apa? Negatif. Negatif. Okay. Angle akan jadi negatif. Alright. Okay, so rotate anti-clockwise tahu kan macam mana? Sini. Okay, ini rotate. Rotate je. Kalau awak rotate saja bentuk dia jalan dia macam ni, ini nilai dia positif. Angle dia positif. Kalau angle awak negatif, awak wajib rotate clockwise. Rotate ke bawah macam ni. Ini clockwise. Okay, awak rotate saja clockwise, nilai dia negatif. Angle dia negatif. Okay. So, bila kita nak cari angle kan, for example kalau saya nak cari sin 145. Okay, saya nak cari sin 145 tau. Okay. So kalau saya nak cari sin 145, saya akan guna formula ini, plus cos namanya. Apa maksud formula plus cos? Sebab dalam video tu tak bagi kan. Okay. So plus cos tu maksudnya, plus tu kena make sure angle dia positif dulu. Ini maksudnya angle positif. Okay, plus tu maksudnya angle dia positif. Okay, kalau dah angle positif, okay, then baru proceed to Q. Q ni adalah quadrant. So tengok dulu 145 degree ni kuadran yang ke berapa? Okay, so kalau kita tengok 145 degree duduk kat sini sebenarnya. So dia berada di kuadran yang kedua. Okay, kemudian A. Lepas dah buat kuadran, kemudian A. A tu acute. Sini positive angle. Sini quadrant. Sini acute. So acute angle. Okay, so kita nak cari angle, kita mesti kena guna acute angle sahaja. Okay, so acute angle hanya boleh dapat daripada X. Okay, acute ataupun basic angle sebenarnya dapat daripada garisan X. Okay, so either dia macam ni ataupun dia macam ni. Okay, itu saja acute angle boleh dapat. Okay, jadi mesti less than 90 degree lah. Okay, so since saya tak boleh macam ni, sebab kalau saya pergi macam ni, dia adalah 145 degree kan, macam ni kan. So saya kena ini. So acute angle saya adalah ini. Jadi awak kena carilah this nilai dia berapa. This part. Acute angle dia berapa. Okay, so kalau degree. yes, 45. Berapa? 180 tolak 145 berapa? 35. Oh, 35. Sorry, tak dengar. Okay, 35 degree. Okay, so sini adalah 35 degree. Okay, jadi bila saya buat ni, bila saya nak cari nilai dia, so dia akan jadi sin 35 degree. Okay, S ni apa? S ni adalah sin. So nak kena tengoklah sin dekat sini positif ke negatif. Okay, nak tengok dia nilai dia ni positif ataupun negatif, awak kena tengoklah dia punya ni. Ni, awak kena refer kepada ni. All student take care ni. So dekat sini saya punya ni kuadran yang kedua, sin dia positif ke negatif? Untuk sin. Untuk sinus. Positif. Untuk sinus, sin dia adalah positif. Jadi dekat sini kita akan dapat positif sin 35 degree. Okay. Kalau saya nak cari cos 145 degree, dia sama saja Sama juga saya akan pastikan positive angle, kemudian saya tengok kuadran yang sama juga, kuadran kedua, kemudian saya tengok acute angle dia adalah 35 degree. So basically dia adalah sini cos 35 degree.
Okay. Tetapi saya kena tengok sign dia pula seterusnya. Sign dia ni adalah positif ke negatif untuk cos? Negatif. Negatif. So dekat sini jawapan dia akan jadi negatif cos 35. Okay. So kita guna plus cos ni lagi senang dia punya nak jawab dia. Okay. Tapi macam saya cakap tadi dekat awak, nak cari nilai-nilai dekat sini, kadang-kadang boleh je guna calculator. Lagi senang guna calculator sebenarnya. Saya tak rasa dia akan keluar pada subjektif benda-benda yang senang macam ni. Okay. Tapi kita nak belajar je lah macam mana nak buat dia. Okay. Alright. Kalau contohnya saya nak cari sin negatif 145. Okay, let's say saya nak cari sin negatif 145 degree. Okay, so kalau kita tengok sini, negatif 145 degree. Angle dia dekat sini adalah negatif angle. Okay, kat sini kita ada dua cara. Kalau dalam video dia cakap, dia akan tengok dulu kedudukan negatif angle ni dekat mana. Betul tak? Itu kalau dalam video saya buat dua Saya buat dua tunjuk dekat kamu. Okay. Sama je jawapan dia. Tapi tak apa, saya tunjuk je. Okay, kalau method yang dekat dalam video, dia kata negatif 145. Bila negatif saja, dia automatically rotate clockwise. So bila rotate clockwise, so automatically this part akan jadi kuadran yang pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Sebab dia rotate clockwise macam ni. Okay? Dia sama saja, cuma nilai dekat depan ni saja. Bila ada je negatif, dia rotate clockwise. Macam tu. So bila dia rotate clockwise, saya tahu 145 degree dia duduk di kuadran kedua kat sini. Okay, so ini dah 1, sini 2, sini 3, sini 4. So sini. Okay, jadi saya punya ni dekat sini. Ini negatif 145 saya. Okay, so ini saya punya negatif 35 angle saya. Okay, tapi sebenarnya kita tak tulis negatif-negatif tu di dalam angle ini. Kita akan treat dia sama saja. 145, 35. Macam tu. Cuma dalam jawapan wajib tulis negatif lah sebab awak rotate clockwise. Begitu. Okay. So sekarang ini saya nak cari di sini. So sin negatif 145 dia sama je dengan negatif sin 35 degree. Okay, ada orang nak tanya tak kenapa saya boleh dapat macam ni jawapan dia? Ada orang okey ke? Ada orang okey pula. Okey. Semua orang okey. Okey. Okey, so saya nak seorang explain kat saya. Kenapa saya dapat macam ni? Negatif 135, negatif sin 35. Kenapa saya dapat negatif sin 35? Ada orang nak tolong explain untuk saya tak? Sebab dia Ya. Sebab dia? kat third quadrant kalau ada yang asal. Jadi dia negatif sign. So, sebab dia dekat di third quadrant jadi sign dia adalah Negatif. Okay, untuk sign adalah negatif. Yes, betul. Okay, sebab bila kita nak tengok kedudukan ini, angle dia, nilai dia, kita wajib follow ini. Kita wajib follow ini. Okay, it doesn't matter pun quadrant dia, it doesn't matter pun angle dia positif ke negatif. Kita nak tengok kat sini quadrant. So quadrant, bila nak tengok quadrant yang nilai dia, okay, nilai dia yang mana satu positif ataupun negatif, kita akan follow this part. Okay, ini bukan angle, ini quadrant. Jadi, bila kamu tengok dekat sini, saya berada di quadrant yang ketiga. Pada ketika ini, nilai dia adalah negatif. Sebab itulah dekat sini saya letak negatif sin 35. Okay, sebab dekat sini ketika ini, sin saya negatif nilai dia. Okay, ini cara daripada video. Ini cara video di mana awak tengok dulu negatif angle ni kedudukan dia kat mana, kuadran kat mana. Lepas itu cari acute angle dia which is this part and then tengok sign dia positif ke negatif untuk part ini. Okay. Kalau saya nak guna plus cast, okay, ini kalau guna video Okay, method yang kedua kalau saya nak guna plus cast. Okay, kalau saya nak guna plus cast, okay. Plus cast kata plus ni maksudnya kena positive angle. So kalau saya ada sin negatif 145 degree, saya kena tukarkan dia jadi positive angle dahulu. So macam mana saya nak tukarkan dia menjadi positive angle dulu? Saya akan refer this. Saya akan refer this, tu dekat mana Sini
Saya akan refer this info, okay. This property, silap, this property. So di mana sin negatif theta sama je dengan negatif sin theta. Okay. Cos negatif theta sama je dengan positif cos theta. Tangent negatif theta sama je dengan negatif tangent theta. Saya akan refer this formula. Okay, so formula ini diberi. Okay, jangan risau. Formula ini diberi dan property sini sebenarnya awak kena hafal. Okay, dan property sini dapat daripada mana? Daripada yang kita belajar dekat sini sebenarnya. Yang daripada video tadi tu yang dia buat apa guna quadrant ni. Okay, so property tu dapat daripada sini sebenarnya. So dia bentukkan jadi macam ni. Okay, so kita boleh terus direct je guna property. So di mana kalau saya nak positifkan dia, saya kena tukarkan sin negatif 145 degree ni menjadi these properties dahulu. So, saya tengok sin negatif theta. So dia adalah negatif sin theta. Jadi sini akan jadi negatif sin theta. Begitu. Negatif sin 145 lah. Okay. Macam tu dulu. Okay. Selepas itu quadrant. Then tengok quadrant 145 di sini. So sini saya punya acute angle. Selepas quadrant A acute which is sini 35 degree saya. Kemudian S solution. Sin. S adalah sin. So untuk di sini quadrant yang kedua sin untuk sinus, okay, sin untuk sinus, okay, sin theta adalah positif. So basically-nya dia adalah positif sin 35 macam tu. Okay, positif sin 35. So negatif darab positif dapat negatif. So dia akan jadi negatif sin 35. So dia benda yang sama sahaja. Okay, so kalau nak guna plus cos, automatically jadikan angle itu positif dahulu. Kalau tak nak guna plus cos, awak guna quadrant kat sini. So make sure kalau dia negative angle, dia duduk, dia rotate clockwise. Kalau dia positive angle, dia rotate anti-clockwise. Boleh faham? Boleh Madam, faham. Boleh madam. Jadi cantik pula saya punya nota ni. Wah, patut guna papa hitam macam ni warna kuning. Saya rasa macam terang lagi bersuruh. Okay. Alright. Kemudian kita belajar basic trigo. Okay, kamu belajar pasal basic trigo. Basic trigo apa yang kamu belajar? Ada 3. Begitu saya. Cos square plus sin square equal to 1. Cos square theta plus sin square theta equals to 1. Ini wajib hafal dan this part memang diberi dalam exam. Okay, yang ni pergi mana-mana pun sentiasa ada. Sentiasa ini sahaja. Okay. So, awak kena hafal ini satu trigonometric identities yang paling basic iaitu this part. Cos square theta plus sin square theta equals to 1. Lepas ni kalau saya tanya awak tak pandai, saya luku kepala awak. Okay, nanti kita nak jumpa kan? Senang sikit jumpa depan-depan nak luku kepala. Okay, kedua. Apa basic trigo yang kamu belajar lagi? One plus tan square 1 plus tangent square theta equals to secant square. secant square theta, okay? So actually awak hafal satu ini sahaja. Tapi macam mana boleh dapat yang identities yang kedua kerana dia bahagikan ini dengan cos square theta. Okay, so bila dia bahagikan ini dengan cos square theta, kita akan dapat lagi satu identity iaitu 1 plus sin over cos jadi tangent equals to 1 over cos jadi secant. Sebab itu jadi macam ni. Okay, kemudian nombor 3 apa lagi? 1 plus cot. Okay, cos square theta plus 1 sama juga dengan Cosecant square. cosecant square theta. Okay, so macam mana boleh dapat benda ini? Sama je macam tadi dia bahagikan ini dengan sin square theta. So bila dia bahagikan dengan sin square theta, cos over sin jadi cot. Sin over sin jadi 1 over cos, 1 over sin jadi cosecant. Okay, so hafal satu ini saja. Yang ini tak payah hafal pun tak apa. Okay, tapi kalau awak hafal lagi bagus. Alright. Kenapa kena belajar benda-benda ini? Kerana awak nak guna untuk proving.
Okay, so proving wajib hafal this part. Okay, dan proving tak ada solution yang, maksudnya method yang satu tu saja. Dia pelbagai, dia depends kepada kreativiti anda. Okay, jadi ini tak dapat nak tolong. Tapi apa yang pastinya, dia ada di semua ini. Okay, apa-apa yang ada dekat sini, inilah yang awak akan guna dan awak akan apply. So proving is very difficult thing. Tak boleh tolong juga, tapi tak apa, kita buat je kalau mana yang senang tu, at least apply 1-2 properties, okay dah. Okay, kemudian kamu belajar pada video yang tadi, which is pagi tadi, dah habis ke belum? Ada 8 video, dah habis ke belum? Belum Sudah? lagi. Sudah. Belum Check Miss. apa yang belum? Kat classroom Belum madam. Orang akan nampak dekat saya punya screen. Okay, kita tengok siapa yang belum turn in lagi. Melainkan 7 orang yang dalam perjalanan Okay. Lambat pula nak kita tengok. Okay, baru 65 hand in. Mana lagi 45? 45 tolak dengan 7 lagi 32 orang. Mana lagi 32 orang yang tidak hand in? Tengok sikit hand in siapa? Okay, siapa yang tak hand in? Kita tengok siapa yang tak hand in lagi. Okay, sebab kat sini saya punya student ramai hari ni masuk dalam kita punya Google Meet. Saya ada 93 orang. Okay, betul lah 7 orang tak ada. Okay. Afika mana? Awak dah siap belum? Afika Farzana. Ya Ada tak? Miss. Apa dia? Jap Miss, jap saya turn in. Awak dah siap ke belum? Baru je habis. Afika, awak Miss. dah siap tengok belum? Dah siap tengok video? Ya Miss, sudah. Okay, sudah. Anjali, Emelva dah siap belum tengok video? Sudah Miss, tapi saya tidak tekan submit. Okay, Anissa dah ke belum? Sudah Miss, tapi lupa, Okay. sorry. Asrullah dah ke belum? Asrullah dah ke belum? Asrullah tak ada dekat dalam orang-orang yang perjalanan ke KML hari ni. Asrullah hadir ke tidak? Boleh saya tengok kedatangan sekali Asrullah 1, Asrullah 2, Asrullah 3. Asrullah yang tak ada ni. Okey, saya dah take note Asrullah tak ada. Azira Nabila? Madam, Asrullah Asrullah bilang dia dalam perjalanan, Madam. tiada pun dia undi dekat situ, siapa suruh dia tak undi? Okey, Dia Asrullah dalam Dia perjalanan. bilang dia sudah Madam. Azira, okey Asrullah dalam perjalanan terima kasih. Azira? Sudah madam, tapi saya belum turn in. Okey, Christine dah ke belum? Sudah madam. Okey, Elmira dah ke belum? Belum, Madam. Baru sampai faktor formula tu. Factor formula, okey. Emily Rufina? Dah ke belum Emily? Emily dalam. Oh, Emily, Endika tiada. Emily dalam perjalanan ke? Emily 1, Emily 2, Emily 3. Emily tak ada ni. Okay, Evelyn? Belum madam, stuck line di village. Satu video lagi belum tengok. Okay. Farah dah ke belum? Farah Nur Sabrina dah ke belum? Sudah Miss. Okay. Fredolin dah ke belum? Fredolin dah ke belum? Saya tengok adakah Fredolin dalam perjalanan? Okay, Fredolin tiada. Fredolin tak datang Fredolin 1, Fredolin 2, Fredolin 3. Oh bagus, saya kena check kedatangan selalu ni. Fredolin, Enrika tiada tadi. Bukan, Emily minta maaf. Enrika dia dalam perjalanan. Okay, Jellyman
Jaliman tadi dah reply kan tadi? Oh tidak, Jaliman dalam perjalanan, silap. Okay, Holly Christie. Holly Christie ada tak? Holly Christie 1. Holly Christie 2. Holly Christie 3. Tiada. Okay, Lavinia? Belum Miss, saya baru nak masuk video ke-6. Okay, Liu Yi Hui. Sudah Miss, tadi lupa tekan. Marcella Fidelis. Oh, ada perjalanan, silap. Muhammad Auji. Miss, last video, Miss. Okay, Aiman. Belum habis lagi madam. Okay, Aziz. Tadi saya nampak Aziz macam terkeluar tadi. Belum habis lagi madam. Okay, Aziz pun belum. Okay, Arif. Arif dah ke belum? Arif dalam perjalanan juga ke? Dia dah. Arif 1. Arif 2. Ada Miss. Okay, ada Okay. Arif dah siap ke belum? Baru je. Okay. Nicholas, ni left Nash tak ada. Okay, Nur Hikmah. Hikmah ada tak? Hikmah 1. Miss, Nil ada Miss. Nil Afnash. Ni left Nash bukan awak kata ada benda ke? Oh, awak dah datang Okay, ni left Nash. Dah siap Miss, Adik. dah siap. Oh, dah siap Okay. Hikmah ada tak Hikmah? Dia ada. Ada. Hikmah. Ya, ada. Madam. Ya, ada ke tak? Tak madam. Emily cakap line dia slow dekat bilik. Oh, Hikmah cakap line slow. Awak Bukan. dah datang. Bukan. Saya bukan hikmah. Madam. Oh, Saya awak Nur Hikmah. bukan madam. Bukan. Saya Nur Rashikin. Oh, Emily awak dah cakap. datang. Emily. Hikmah tak boleh datang sebab dia line slow. Hikmah dah balik ke belum? Bukan hikmah madam. Emily. Emily. Oh, Emily. Okay. Dia datang lah. Dia datang tapi kita keluar. Okay, Pak. Tak, saya kena check kedatangan ni. Kamu dah makin lama makin malas nak masuk kelas, okay? Jadi bersabar dengan saya. Okay, Yovela ada tak? Ada Miss. Dah siap Line belum? di bilik semua. Belum Miss. Oh, okay. Tan Song Hong? Ada Miss, tinggal the last video saja. Okay, Syaza? Syaza sudah ke belum? Syaza dah balik Semenanjung dah. Syaza dah terkeluar. Syaza Nani? Dah madam. Dah ke belum? Belum, 2 lagi. Okay, Fatin Nadia? Sudah Miss, baru saja. Okay, Nasyara? Belum Siti Nasyara Safa. Apa dia? Miss belum. Belum? Okay. Siti Nasyara Tasa, awak dah hantar belum awak punya individual assignment? Saya suruh awak hantar lagi sekali. Dah Apa madam? Individual assignment tu saya suruh awak hantar lagi sekali ke? Awak dah hantar ke? Sudah madam. Okay, alright. Okay, nanti saya check. Repina ke saya dah check? Lupa dah. Repina ada ke tak? Ada madam. Dah siap ke belum? Belum siap. Okay, Rafiq Rafizi? Rafiq, 1. Rafiq dah balik Semenanjung. Dah balik Semenanjung pula, sorry. Rafiq dah balik ke KML. Mana Rafiq? Tidur ke? Rafiq 1, Rafiq 2, Rafiq 3. Tidur Rafiq ni. Rafiq tak datang ni. Okay, lagi. Rabiatul Adawiyah? Saya madam, Dah ke belum? saya baru video kelima. Saya buat nota dengan jawab soalan lebih-lebih. Okay, Petronella? Dah ke belum, Petronella? Oh, Petronella perjalanan, silap. Aswani? Aswani ada tak?
Kelas bawah ni dia on the way PKN. Oh, on the way. Okay. Akidah? Miss, Ya. Rafiq said he cannot enter the Google Meet. Oh, kenapa? Not sure. Ask now. I ask now. Okay. Alright, dia tak boleh masuk. Okay. Nurul Aisyah? Ya, Miss. Dah siap ke belum? Sudah, Miss. Sudah. Nur Syafrina? Dah, Miss. Baru je siap. Okay. Nurin Adlina? 3 lagi, Miss. Okay. Fatihah? Sudah, Madam. Tiada ke sudah? Miss, Ada, Miss, Rafiq said unstable network. Okay. Alright. Kamu dah duduk kat Dia KML keluar. apa unstable network Lagi teruklah KML daripada rumah kamu. Ya, Madam. Ya. Baik kau dah tak payah balik KML. Aduh, hai. Ya. Dekat rumah. Aduh, penat korang ni. Okey lah, tak apa. Yang tak siap tu nanti sila tengok. Belit-belit lidah saya. Sila siapkan dia, okey. Kemudian sila hantar dia punya ni. Bila awak dah siap, awak return balik dekat situ. Okey, kalau tidak nanti saya tak tahu kamu dah siap ke belum. Okey, pada petang ini saya nak awak hantar nota yang awak salin daripada video. It doesn't matter pun macam mana awak salin tu. Awak just screenshot je dan hantar di GC. Nanti saya bagi dia punya tempat suruh awak hantar. Okay, saya nak tengok nota yang awak ambil daripada video. Okay, takut nanti kan tersalah faham ke apa ke. Saya kena check jugalah nota tu. Okay, saya akan bagi nota selepas chapter 7 dah siap. Okay, selepas chapter 7 dah habis saya akan bagi nota. Saya dah ada dah nota tu tapi saja saya tak nak bagi. Saya nak suruh kamu cari pula nota. Okay. So, pukul 2 petang nanti hantar nota. Okay. Kalau tak siap pun kamu boleh buat pada masa pukul 2 petang tu. Dan pukul 2 petang nanti saya akan bagi tutorial untuk kamu buat. Okay. Saya ada beberapa soalan daripada tutorial. Sekejap saya check balik. Ada beberapa soalan which is yang kawan kamu tanyalah. Okay. Tutorial. Sekejap saya tengok balik soalan dia. Chapter 7. Okay, basically ni yang second video ni, yang 8 video yang saya suruh awak tengok ni, itu adalah compound angle. Okay, video compound angle. So compound angle tu maksudnya angle tu dia ada double, ada half. Okay, so angle yang ada banyak angle ada kat situ. Awak akan encounter double angle, awak akan encounter half angle, awak akan encounter factor formula. So itu adalah compound angle namanya. Okay, so benda itu awak akan guna dalam proving. Actually kan minggu ni hanyalah proving sahaja. Okay, solution untuk solving trigonometric function kita akan buat pada minggu hadapan. So minggu ini hanyalah proving. Dan macam saya cakap tadi, proving ni tak boleh nak cakap banyak sebab soalan dia it depends. Okay, proving tu cara dia depends. Dia depends pada kreativiti anda. Okay, jadi kalau awak tak boleh buat tu janganlah down ke apa ke sebab dia memang depends kepada kamu punya kefahaman. Tapi yang saya boleh bagi hint dekat sini, dia punya tu memang guna apa yang identiti yang kamu belajar. Okay, untuk pada hari Isnin kamu belajar basic trigo identity. Itu. Okay. Dan untuk hari Jumaat ini pada pukul 8 pagi tadi kamu belajar pasal double angle, half angle formula, factor formula. So sum to product, lepas tu product to sum. Okay. So benda-benda yang angle yang kamu belajar ini. So ini pun awak akan apply pada proving. Okay. Targeted proof, tak apalah. Okay, nak buat macam mana. Okay, so kita tengok untuk yang 3A ni, saya jawab soalan untuk 3A. Okay, kalau tak boleh buat, boleh tengok balik soalan kat sini. Sin theta cos theta over cos squared theta minus, cos squared theta minus sin squared theta equals to tangent theta over 1 minus tangent squared theta. Okay, so bila awak nak jawab soalan jenis macam ni, proving,
awak cari yang mana antara left hand side ataupun right hand side, sini left, sini right kan? So antara dua ini, mana yang bagi jawapan yang banyak? Okay, mana yang boleh bagi maklumat yang banyak? Okay, maklumat yang banyak. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, saya ada yang paling banyak adalah di sini. Okay, kenapa? Sebab tangent, saya boleh tukar dia menjadi sin over cos. Okay, so saya boleh buat banyak benda dekat dalam sini. Kalau saya ada ini saja, sin dengan cos, sebab paling akhir sekali adalah sin cos tangent. Faham tak? Paling basic tu adalah sin cos tangent. Jadi kalau saya ambil yang ini, dia membuatkan saya susah untuk nak proving. Okay, saya kena banyak cara untuk nak kena hasilkan tangent macam ni. Okay, tapi bukan yang susah gila. Maksudnya macam lagi senang sebenarnya kalau awak hasilkan ini. Awak kena ingat, proving kalau awak buat sampai 2-3 muka surat itu, maksudnya proving awak tu salah lah tu. Proving dia tak semestinya kena panjang lebar. Okay, kadang-kadang dalam 2-3 baris pun dah dapat dah proof. Okay, so kalau awak dapat 2-3 helai kertas, awak kena guna untuk proving, maksudnya proving awak salah, jadi start over. Okay, so start over balik. Alright, so pilih antara left dengan right. Mana yang bagi maklumat banyak? So saya pilih right. Okay, so let's say right hand side. So kalau saya ambil right ni, saya kena hasilkan daripada sini sampai dapat yang ini. Okay, sampai dapat yang ni. Dia tak boleh yang ini awak buat, yang ni awak buat, lepas itu awak comparekan dua, dapat sama, tak boleh. Dia mesti yang daripada sini awak start sampailah awak dapat jawapan dia mesti macam ni. Itu proving punya start. Okay. So, tak nak buang masa. So, tangent theta over 1 minus tangent squared theta. So, tangent adalah sin over cos. 1 minus tangent squared theta adalah sin squared theta over cos squared theta. Okay, bila saya ada fraction, saya akan samakan penyebut dia. Okay, so dia akan jadi sini. Sin over cos, sama je over. Sini nak bagi samakan penyebut, sini kan over 1 kan? So, saya kena darab dengan cos squared theta. So dia akan di sini cos squared theta minus sin squared theta over cos squared theta. Okay. Kemudian saya nampak cos dengan cos kat sini saya boleh cancel out. Okay. So dia akan left dekat sini sin theta over cos squared theta minus sin squared theta over cos theta. Okay, then cos theta kat sini saya boleh bawa pergi ke atas. So dia jadi darab. So dia akan jadi sin theta times cos theta over cos squared theta minus sin squared theta. Proving. So tengok ada berapa step saja. 1, 2, 3. Dah dapat. Okay, so kalau proving yang awak betul ambil dia punya right hand side ataupun left hand side tu, kalau dia sampai 2-3 muka surat, tu maksudnya salah lah tu. Jadi awak buat balik semula. Dia mesti sikit sahaja. Tak adalah sikit sahaja, maksudnya macam tak adalah panjang berjela macam tu. Boleh ke semua orang? Boleh. Boleh. Boleh, okay. madam. Boleh. Tu 3A. Okay, kemudian 3B. Boleh, miss. Boleh Saya nak bawa masa ni. Saya jawab proving untuk awak So 3B. Okay, so 3B. So untuk 3B, soalan dia adalah proofkan 1 minus tangent squared x over 1 plus tangent squared x mesti sama dengan cos squared x minus sin squared x. Okay. So always remember, kalau kita ada tangent kan, lepas tu dia nak tukar kepada cos ataupun sin, better awak ambil inilah. Sebab inilah akan memberi banyak maklumat kepada awak. Okay. So either left hand side dengan right hand side, so saya akan ambil left hand side. Okay. So kita akan mulakan dengan left hand side. So let's say 1 minus tangent squared x over 1 plus tangent squared x. So macam mana saya nak buat tangent ni, saya akan tukar menjadi sin over cos. So akan jadi 1 minus sin squared x over cos squared x over 1 plus sin squared x over cos squared x. Okay, kemudian kita nampak je fraction, kita kena samakan penyebut dia dahulu. Okay, so dia akan jadi sini
1 minus sin squared, sorry. Ini kan over 1 kan, so saya darabkan dengan cos squared x. So dia akan jadi sini cos squared x minus sin squared x over cos squared x. Okay. Ni pula saya samakan menyebut ni over 1 kan, so saya darabkan dengan cos squared x. So dia akan jadi sini cos squared x tambah sin squared x over cos squared x. Okay. Kemudian saya nampak ini dengan ini boleh cancel out. Okay. So dia akan jadi sini cos squared x minus sin squared x over cos squared x plus sin squared x. Kemudian kan, macam mana saya nak buat lagi? Apa yang awak nampak lagi dekat sini? Awak nampak apa ni? Ini apa ni? Identity. Yes, very good. Identity, basic identity. So cos squared x tambah sin squared x sama dengan berapa? 1. Yes, sama dengan 1. Very good. So this sebenarnya adalah cos squared x minus sin squared x over 1. So which is equals to cos squared x minus sin squared x proof. Okay. Senang ke susah proving? Senang ke susah? Depend. Okay. Kemudian C. Kita tengok C. Sah. Susah aduh hai. Ya, bagi saya dulu susah lah masa saya jadi pelajar Saya pun rasa susah benda ni. Okay, tapi bila saya dah besar, gitu dah besar. Saya rasa macam senang je rupanya. Okay. So cot x to the power 4 tambah cot x squared akan sama dengan cosecant x to the power of 4 minus cosecant squared x. Okay. Jadi saya ada cot, saya ada cosecant. Kemudian saya ada power dia sini 4, sini power dia 4 juga. Sini power dia 2, sini power dia 2. Okay. So awak rasa saya akan guna yang mana? Mana yang akan memberi banyak dia punya maklumat? Left hand side. Yes, left hand side. So kita akan guna left hand side. Sebab cot adalah cos over sin. Cosecant adalah 1 over sin. Jadi lagi senang kita guna cot. Okay. So let's say kita akan guna cot 4x plus cot squared x. Dia ke lagi senang? Kita tak apalah. Saya pun tak tahu mana lagi senang. Okay, jadi kita try buat cot 4x tambah cot squared x. So, kalau saya akan buat keluar. Tak nak sebab dia jadi senang cosecant power 4. Macam mana saya nak buat lupa dah lah. Kena jadi so try sini cos x over sin x to the power of 4 tambah cos x over sin x to the power of 2. Sebenarnya boleh je buat keluar kan cos x power of 2. Taklah. Ini saya tak tahu, saya je try dulu. Sebab saya pun tak ingat macam nak buat dia. X over sin x squared tambah 1. Cot squared x tambah 1 sama dengan apa? Cot squared x tambah 1 sama dengan apa? Mana basic identity? Cot squared x tambah 1 sama dengan cosecant squared. Okay, so sini sama dengan cosecant squared x. Lepas tu ni cos squared x over sin squared x sama dengan cosecant squared x. Saya kena jadi minus Macam mana buat cos squared x over 1 sin. Kena ada power 4. Saya kena darab dengan cot squared x. Cot squared x sama dengan apa? Cos squared x sama je dengan cosecant squared minus 1. Okay, so saya buat sini cos squared x. Ini cot sama je dengan
cosecant squared x minus 1. Ini adalah cosecant squared x. Saya dapat dah. Sini cosecant power of 4x minus cosecant power of 2x. Ya, saya dapat dah. Sebelah saya ulang balik. Okay. Saya guna, sebenarnya tak payah tukarkan kepada cos over sin lagi pun tak apa, senang. Sekejap saya padam balik. Saya buat lagi sekali. Saya dah tahu macam mana nak buat ni. Okay, so yang ini cot squared x ni saya factorkan dia keluar. So dia akan jadi sini cot squared x tambah 1. Cot squared x tambah 1 sama je dengan cosecant squared x. So cot squared x sama je dengan cosecant squared x minus 1. Ini cosecant squared x. So expand, so dia akan jadi cosecant power of 4x minus cosecant power of 2x. Lagi senang. Okay, itu nombor 3. Ada masa lagi, ada 3 minit lagi. Okay, soalan nombor 20 boleh buat tak? Proving ini. Proving ni boleh buat tak? Ini awak boleh buat? Tidak, madam tolong tunjukkan. Okay, saya ada lagi 3 minit. Okay, saya boleh tunjukkan. Okay, so kita akan guna left hand side sebab lagi banyak maklumat. Jadi tangent ni saya akan tukar dia menjadi sin over cos. Sebab kenapa saya tukar dia pada sin over cos? Sebab kat sini nak cos dengan sin. Cos plus sin. So dia akan jadi sini cos theta over 1 minus sin theta over cos theta tambah sin theta over 1 minus cos theta over sin theta. Kemudian saya samakan penyebut mereka. Dia akan jadi cos theta over cos theta minus sin theta over cos theta plus sin theta. Sini samakan penyebut, saya jadi sin theta minus cos theta over sin theta. Kemudian saya nampak ini boleh bawa pergi ke atas. Ini boleh bawa pergi ke atas. Okay, so dia akan jadi sini cos squared theta over cos theta minus sin theta plus sin squared theta over sin theta minus cos theta. Okay, kemudian kan saya nak bagi samakan penyebut ini supaya dia boleh jadi tambah. Okay, sebab kat sini cos theta minus sin theta, sini pula sin theta minus cos theta. Okay, so apa yang kita boleh buat dekat sini adalah saya jadikan salah satu ni positif. Minta maaf, saya jadikan salah satu ni negatif. Okay, so dia kena di sini lah. Cos squared theta, kita jadikan dia di sini cos squared theta minus sin squared theta over cos theta minus sin theta. Okay, so apa? Bila saya dah jadikan dia negatif, nanti awak tak nampak pula saya buat macam ni. Minta maaf. Okay, saya ulang balik. Sini cos squared theta over cos theta minus sin theta. Kalau saya jadikan dia negatif, sini akan jadi sin squared theta over, sini akan jadi cos theta minus sin theta. Faham kan kenapa saya buat macam ni? Faham, Miss. Faham sebab yang ni negatif dekat sini, saya bawa keluar dia, factorkan dia keluar. So dia akan jadi sebenarnya negatif cos theta plus sin theta. Macam tu. Minta maaf, negatif cos theta minus sin theta. Okay, sebab kalau expand balik pun dia akan dapat balik negatif cos theta plus sin theta. So negatif kat sini saya naikkan dia ke atas. Okay, so sebab itu dia jadi cos squared theta minus sin squared theta. Cos squared theta minus sin squared theta over cos theta minus sin theta. Kemudian kita factorkan ni keluar. So dia akan jadi cos theta minus sin theta times cos theta plus sin theta over cos theta minus sin theta. Okay, macam mana saya boleh dapat macam ni? Saya akan guna A squared minus B squared sama je dengan A minus B times A plus B. Saya guna
algebra ini. Di mana A tu adalah cos theta, B tu adalah sin theta. Sebab itu dia jadi macam ni. Sebab itu jadi macam ni. Boleh nampak? Boleh Miss. Boleh. Okay, jadi apa yang kita boleh nampak dekat sini adalah cos theta minus sin theta dengan cos theta minus sin theta dekat sini boleh cancel out. Okay, so dia akan left dengan sini cos theta plus sin theta. Okay, dah habis masa sudah. Okay, boleh balik. Thank you everyone. See you guys. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, miss. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, 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 madam. Thank you. See you. Thank you, madam. Okay, balik semua orang. Thank you, miss. Thank you. Stop recording sini. Stop. Oh, ni ha.